Nikkei, dan so far kita ada kita masih ada di sini saya dapat letakkan sebagai sebagai A, B dan CW, ini sebagai X dan kita ada A, B dan C ya, lepas tu dinaik ke atas ya. But apa pun, you are not doing anything at the moment. Faham? Sebab kalau anda nak long pun, anda tunggu dia break up daripada satu higher high, anda tunggu 3 wave ke bawah. Itu benda yang saya duk ulang-ulang kan. Jadi, Waalaikumsalam Khairul. Jadi, okey, Waalaikumsalam Adwah. So far movement masih lagi kita masih ada lagi satu higher high, dan selagi ini belum break, then we are still dalam correction. Faham Okey, ini adalah pandangan untuk Nikkei, benda yang sama kita nampak untuk S&P 500. So far, the correction has not ended. Faham? Okey, sebabnya daripada high kat sini, so far kita nampak ini boleh jadi 5 wave. Dan kita ada masih ke bawah, dia tak berjalan dalam 3 wave. Faham tak? Satu correction, korektif ingat formula ni. Satu corrective sequence dia ada 7 dan 11 Satu impulsive sequence kita ada 5, 9, 13, 17 dan whatever lekuk lah Okey. Okey, saya nak anda faham yang ini. 5, 9, 13, 17, 3, 7, 11. Okey, kalau saya buang yang ini, saya buang semua marking ni, ada berapa wave ke bawah yang anda nampak semasa? Ada berapa wave ke bawah? Sini 1, kalau anda nak kira 1, 1, 1, sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, betul? Ini belum buat lower low, jadi dia belum buat satu cycle. Tapi 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Kalau kita ambil daripada dalam ni pun sama, sebab ini high dia. Saya ambil satu cat kosong, apa ni? ES. Okey, yang ni dekat H1 tadi kan. Dekat H1. Okey, dekat H1 ni maksud saya. 1, 2, 3, 4. Ini tak kira 4 sebab dia masih dalam range ini. 5. Faham tak? Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita katakan ini sebagai satu correction daripada trend dekat sini, satu correction, dia tak boleh habis dalam 5 count. Dia tak boleh habis dalam 5 count. Dia kena habis 3, 7 atau 11. Faham? Faham? So, sebab itu saya lihat correction ini tak habis lagi ke bawah. Boleh? Nikkei pun sama. Kalau kita buang marking ni, setakat ini 1, 2, 3, 4 dan 5 daripada higher high ni. Jadi selagi dia tak break ini, kita katakan ini tak habis. Ini tak habis lagi, masih ada movement ke bawah. Faham? Boleh? Okey, so benda yang sama kita nampak untuk YM. Kalau saya buang dia punya marking ni, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi satu correction dia tak boleh habis dalam 5 lekuk. Dia kena habis dalam 3, 7 ataupun 11 lekuk. Boleh faham? Okey, yang lain-lain faham apa yang saya maksudkan dengan 3, 7, 11
Lazman? Mau dah? Ning Yong? Okey. Dan kalau jadi macam ni, jadi kita expect at least satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, at least satu lagi kalau dia nak naik pun. 3, 7, 11. Boleh ya? Jadi tak perlu, sebab tu saya katakan tak perlu pun elite wave. Anda tahu mengira je 1, 2, 3, 4, 5. Siapa tak berti mengira sampai 11, payah kan? Itu je. Okey? Yang anda nak tengok adalah benda ni, ya. Selagi dia macam ni, okey, selagi dia dalam range ini daripada atas ni kan, dalam range yang ini, jadi dalam range ini, saya ambil guna ni lah, ini dan range ini, dia dikira sebagai satu lekuk, 1, 2. Okey. Boleh. Simple. Benda ni senang je. Tu yang saya duk katakan. Dia simple. Daripada day 1 saya cerita pasal elite wave, saya duk cerita benda ni. Inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu lagi range dia kan. Okay, dia break. Okay. Jadi kita ada tempat kira dia. Ini atas. Higher high, higher low je sebenarnya. Kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi dia break lagi ke bawah. Jadi kita ada satu lagi Mana break kita ke bawah. Asal pandai kira je. You are okay. Kan? Dia break daripada bawah ni. Jadi ini satu. Dia tak break lagi. Jadi kita ada high kat sini. Dan low dia kat sini. Jadi setakat ini jumlah high, low, high, low, high, low dia 1, 2, 3, 4, 5. So kalau dia 5, dia kena buat 6 dan 7 ke bawah. 3 macam pendek. Ini correction. Ini bukan ditandakan sebagai A, B, sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Dia, satu kalau anda nampak apa saya tandakan ada W, X dan Y. Jadi kecuali dia impulse, barulah 3 tu tak boleh paling pendek. Itu dia. Faham? Itu beza dia. Itu beza dia. Impulse saja. Impulse yang macam ni. Jadi kalau impulse, kita tengok dia punya RSI. Itu je. Benda senang. Jangan susahkan. Lain kali saya rasa saya tak nak kongsi dah elite wave ni. Sebab bila saya kongsi elite wave, orang jadi tak pandai mengira lekuk dah jadi. Lagi senang kalau saya tunjuk macam tu kan. Kan? Boleh? Kan? Faham? Anda tahu kira je 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Ada 6, 7. Baru dia boleh naik atas. Itu je. Okey? Itulah benda sebenarnya yang kita nak tengok, yang saya maksudkan dengan sequence tu ya. Okey, S&P 500 saya buang tengok ni. Kalau saya buang yang ini, okey, dia baru satu. Ini impulse, ini impulse. Tapi kalau kita ambil ini sebagai satu keseluruhannya, 1, 2, satu lagi ke bawah, 3. At least sama panjang dengan yang ini. Itu je. Faham? Jelas? Okay, benda sama. Equaling. Inilah dia yang saya duk cerita pasal berapa nombor-nombor 3, 7, 11, 5, 9, 13. Itulah dia. Kalau anda kira lekuk-lekuk yang macam ni, tengok saya buang yang ini. Ini impulse dia bermula reset dekat sini. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4 dan terus 5. Itu je. Yes. Dia jadi kita kira ni sebagai zigzag lah. Satu lagi ke bawah C. Okey, itu je. Itu je. Ramai takut sebab bila kita cerita elite wave, dia takut. Susah nak kira ni. Tak ada. Anda tahu kira lekuk je. Apa yang susahnya kira lekuk kan? Itu je. Kira macam ni. Kira macam ni. Anda zoom out sikit. Sebab tu saya gunakan bacat. Faham tak? Kalau kita guna candle, kita terpengaruh dengan color. Sebab itu saya gunakan bacat. Kita gunakan bacat. Okey, sebab tu saya gunakan bacat. Lepas tu letak dia satu color. Letakkan semua satu color. Jadi ini hitam. Letakkan dia satu color semua kan. Jadi okey.
letakkan dia satu color. Jadi mudah, kita tak terpengaruh dengan apa? Dengan color chart. Jadi dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 5 dia tak dapat nak naik lagi. Dia masih ada hutang 6 dan 7. Itu je. Kan? Satu ada yang tanya kenapa pakai bacat? Pakai apa pun tak apa. Tak kisah anda nak pakai holo ke, anda nak pakai apa, asalkan nampak. Tapi ramai yang biasa dengan candle, jadi saya yang cat ini saya tunjukkan candle lah. Tapi untuk cat saya sendiri, saya gunakan satu color. Mudah? Faham? Okey. Jadi untuk indeks tadi, kita masih ada hutang kaki ke bawah. Saya guna perkataan hutang kaki lah. Saya cuba cari bahasa yang semudah mungkin ya. Jadi di H1, untuk indices, biarpun kita tahu dekat US punya tadi adalah masih lagi ada sentimen yang lebih positif, kita masih ada hutang kaki ke-7. Yalah, terpaksa bahasa rakyat dah ni. Ya? Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia tengah buat ni. 6. Okey. Dan kita ada hutang satu lagi kaki ke-7. Jadi maksudnya indeks masih lagi ke bawah. Faham? Di H1. Okey? Di H1. Cerita dia, di H4, kita ada higher high. Dan kalau kita kira daripada bawah, dia baru 1, 2, 3 yang buat higher high. Jadi kita tahu kalau ini rupa sebagai satu daripada bawah ni lah. Kalau kita tengok ini, anda pun nampak indikator. Ni benda dia. Okey, kalau anda tengok sekarang, sekarang daripada yang ini, kita ada kita ada higher high dekat sini, tapi ada cerita lain dia. Tapi kalau kita tengok kecil ni, dia pada waktu ini baru saja, ini adalah 1, tak apa, kita ambil yang nampak lah. Ini 1, 2, ini baru 3. Tapi kita nampak ini trending dan dia buat higher high. Betul? Okey, kita ambil bahasa mudah ya. Lepas ni saya jawab. Okey, jadi kita tahu ini baru 3, kena buat satu lagi. Boleh? Okay. Lepas tu high dia kat sini ada divergence dalam yang kecil. Tapi dia hutang lagi. Jadi dia kena ada 5 baru boleh dia reverse. Ingat, asas Elliott wave adalah benda ni je. 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Anda tahu benda ni cukup dah. Ini je. 2 tak dalam channel. Tak apa. Saya ceritakan apa yang nampak. Yes, kalau tengok yang ini, dia sebenarnya kat sini, lepas tu ada pecahan-pecahan dia. Saya nak tunjukkan yang paling simple sekali. Untuk penerangan yang paling simple. Saya ceritakan yang ni dulu. Channel-channel tu nanti. Dalam ni baru 1, 2, 3. Jadi dalam ni ada satu channel. Tak apa. Maksudnya ada satu channel yang besar. Jadi 1, 2. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa. Saya terangkan yang paling simple sekali. Boleh? Okey. Jadi masih ada hutang satu kaki lagi. Masih ada hutang satu kaki lagi. Sebabnya dia baru sampai sini. Dan cerita dia, yang high kat sini adalah higher high. Jadi kita tahu ini macam mana pun dia adalah satu trending, satu motif. Itu je. Boleh? Okey. Jadi kita tahu untuk indices di H4, kita tengah buat benda ni dan kita expect satu lagi untuk completekan 5. Ingat hukum asas tadi, untuk impulse, dia kena 5, 9, 13 dan seterusnya. Untuk korektif,
korektif. Kita ada 3, 7 dan 11. Simple kan? Benda senang, jangan susahkan hidup. Okey? Jadi untuk indices masih ada hutang lagi. Dia tengah buat wave 6. Kita ada 1, 2. Boleh lebih pula 2 kita. Okey, 2, 3, 4, 5 dan sekarang ni tengah buat 6. Nampak kan? Okey? Boleh? Jadi kita tunggu 6 tu habis dan dijangka akan buat 7. Simple thing. Jangan susahkan hidup. Unless mana-mana indeks ni, kumpulan indeks ni, katalah mana-mana dia lawan hukum. Katalah Nikkei tadi break ke atas kan dan buat higher high. Dan itu boleh menyebabkan, kita nampak something else ya. Mungkin dalam internal kiraan kita ni ada pecahan dia yang kita kena kira balik. Setakat ini tak ada sebab mungkin adalah apa kita boleh ada yang boleh ambil sini dalam ni kan kalau nak justify, tapi secara asasnya benda ni tak akan lari daripada ni. Ini hukum asas dia, faham? Itu je. Benda simple, jangan susahkan. Boleh? Okey, jadi ini untuk indeks. Ada soalan untuk indeks? Jadi pada malam ni kita jangka masih ada kekuatan buat wave 6, tapi dia tak lagi untuk naik ke atas sebabnya dia hutang satu lagi kaki ke bawah 7. Faham? Saya try gunakan bahasa habis-habis lepak mamak punya dah ni. Okey? Boleh? Kelvin? Boleh Okey? Okey. So itu adalah untuk indeks. Sekarang ni kita tengok pula untuk apa lagi? Untuk yen pair. Jadi kita tahu kalau indeks ke bawah, yen pula ada something else. Kita tengok kepada yen. Sebab kita nampak untuk indeks ni, untuk indeks, kita lihat pergerakan dia adalah lebih sideway. Faham tak? Sideway kan? Even untuk yang lemah seperti ESP ni adalah sideway. Even untuk UKX adalah FTSE adalah sideway. DEX sideway. DEX lagi lah sideway kan. Untuk S&P 500 sideway ke bawah. Sama seperti ni. Tapi pergerakan dia lebih sideway daripada high ni. Okey, sekarang ni kita jenguk pula kepada yen pair. Apa yang sedang berlaku? Kalau kita tengok kepada yen pair, mula kita tengok dengan euro JPY dulu. Okey. First, simple. Cari tempat dia yang paling tinggi. Adakah dia buat higher high ke tak? Okey. Adakah dia buat higher high ke tak? Kalau kita lihat pergerakan semasa, daripada sini dia belum buat higher high. Daripada sini dia belum buat higher high. Okey. Daripada sini dia belum buat higher high. Daripada sini dia belum buat higher high lagi. Okey. Tapi daripada sini kita ada lower low. Nampak? Ini lower low. Nampak? Boleh? Dia ada lower low. Kan? Dia ada lower low. Jadi apa dapat kita simpulkan mengenai pergerakan ini? Mengenai pergerakan yang ini. Adakah dia korektif ataupun dia trend yang baru ke atas? Nampak kan? Bila tunjuk yang macam ni, simple. Jadi first leg dia, cerita dia, yang pertama ni ada berapa kaki? Yang pertama naik ni sebelum dia reset baru, ada berapa wave? 5. Simple. Tengok kat sini kita nampak ada divergence. Tengok kat sini dia adalah trending. Dan kalau kita kira dia, macam mana pun kira, sebab ada 5, 9, 13 dan whatever number. Tapi dia kena 5, 9, 13. Okey? Itu je dia. Okey? Ini adalah satu. Kita ada korektif ni. Korektif.
kita assume sebagai 3, dan dekat sini kita assume dia akan ada 5 wave. Sebab sini ada 5, sini ada 3. Jadi korektif 5, 3, 5 ini adalah zigzag. Jadi kita nak tengok had mana dia habis. 1 dan 2. Okey. Jadi dia masuk dalam ni, tapi kalau kita ambil correction ini kan, kalau dia nak habiskan pergerakan dia sebagai 1, nampak tak dia lebih daripada higher high dekat sini? Daripada higher high dekat sini. Nampak kan? Dia lebih daripada higher high kat sini. Okey. Sebab itu kalau anda tengok chart saya, Euro JPY ni, instead of saya tandakan, okey, ini sebagai satu correction, time frame tak sama. Okey, sebagai satu correction disebabkan daripada bawah ni, kita ada A, B dan C, instead of itu ke atas, ini mungkin habis ke atas ini. So kalau dia habis ke atas, ini akan break high yang ini tadi, reset daripada 4 tadi ya. Okey. So kalau kita ada yang macam ni, ya, ingat tak kita cuba untuk long Euro JPY dahulu. Ya, saya ada long, bagi siapa ikut anda ada long, saya dah keluar, lepas tu dia naik balik. Tak apa. Itu trading, nak buat macam mana. We were looking untuk long. Kalau tak silap saya, is either somewhere here, one of this area lah, saya pun tak ingat. Okay, so bila dia buat 5 wave, dia pull back 3, the moment dia break high kat sini, anda tunggu pull back dia untuk long. Untuk long, selagi dia tak sampai area 1 kat atas ini. Faham? Sebab itu kita punya invalidation bukan dekat atas ini. Dia punya invalidation adalah dekat B, sebab sini kita jangkakan sebagai impulse. Kenapa kita jangkakan dia 5 wave? Kenapa kita jangkakan kat sini 5 wave? Sebab kaki pertama dia 5 wave. Tak kisahlah kalau dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke apa ke. Itu biar market buat kerja dia. Yang penting anda tahu kat sini anda nak buat apa. Selagi dia tak sampai 1 sini, kalau dia naik kat atas ni dan buat higher high, dalam 5 wave, 1, 2, 3, anda boleh long. Faham? Boleh? Ya, anda tak cari short dia. Anda cari long lagi kalau ini buat double correction. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia turun balik 1, 2, 3, anda long lagi dekat sini. Faham? Macam mana dia boleh terbreak on situ lah. Boleh reverse price. Okey? So itu jangan takut terlepas entry. Tak payah. Tak ada takut. Nampak macam mana kita main dengan structure sekarang? Kalau anda faham structure, itu je yang buat. Kan? Tak ada setiap hari nak tekan setiap lekuk. Anda tunggu yang ada nampak pullback daripada higher high. Kalau dia buat double correction, sini ada higher high. Anda tunggu, kalau dia buat 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke bawah, kita long lagi. Itu je. Tak apa. Hari-hari dalam webinar saya tunjuk benda ni. Okey? Okey. Jadi pada waktu ini yen pair masih sideways. Ini tak memberikan anda any entry. Tak ada. Tak ada entry. Ini kalau kita tengok internal dia, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Lepas tu kita ada mungkin 1, 2, 3 dah habis. Lepas tu kita continue. Tak kisahlah macam mana rupa dia. Tapi apa-apa hal pun, dekat sini anda tak trade. Anda tak trade. Kalau dia buat correction ke bawah, anda tunggu ABCW, ABCX, ABCY. Anda masuk lagi.
kalau dia buat higher high dan break higher high dekat sini, dalam 5 wave, 3 wave ke bawah, anda long. Dua je tu je, dua tu je buat. Jangan masuk tengah-tengah dunia. Sebab tengah-tengah dunia ni dia orang yang dah enter kat sini. Faham? Buat itu je, ulang benda tu je. Okey? GBP JPY kita masih ada movement ke bawah, ini lebih disebabkan oleh GBP punya weakness. So GBP JPY ni kalau dua ni boleh tak kita enter? Dua ni boleh tak kita enter? Dua ni, biarpun kita expect dia sebagai 3. Dua ni boleh tak kita enter? Satu ni ada lower low tak? So soalan saya. Satu ni ada lower low tak? Satu tu tak ada lower low, Rashid. Jadi kita tak enter yang dua ni. Dua ni kita tak enter. Tak ada. Ni tak ada apa-apa. Kalau kita lihat structure dia, ini masih sideways structure. Anda enter dia nanti, kalau A ni habis 5 wave dalam bentuk ni, tak kisahlah dia buat lower low atau tak. Kalau A ni habis, di B ni nanti anda enter. Faham? Jadi establish trend anda. Establish trend anda. Sebab apa kita boleh enter B ni? Sebab sini kalau dia buat trend 5 wave. Jadi kita tahu trend wujud. Jangan trade market yang tak ada trend. Okey, jangan trade market yang tak ada trend. Especially kalau A ni break bawah daripada ni. Itu cantik. Itu adalah lower low. Then itu memberikan B kita lebih tinggi probability. Okey, sama dengan AUD JPY. Kalau anda tengok AUD JPY, ni dekat daily, dekat daily ni kita ada lower low sequence. Nampak? Ini jatuh bermula daripada high kat sini, betul? Itu adalah lower high. Kan? Daripada sini. Dia higher high, lower low, higher high, higher low, lower low, lower high. Itu je cerita dia sebenarnya. Kan? Jadi dekat sini, kalau kita tengok dia punya ni, ini adalah yang paling jauh dia punya RSI yang paling kuat sekali. Jadi kita tahu ini adalah ending wave 3. So itu saya tandakan kat sini wave 3. Kan? So kat sini nanti anda boleh cari untuk short. Dekat sini nanti. Dekat sini. Dekat sini. Okey. So saya nak jawab soalan daripada siapa tadi? Yang hutang lagi satu kaki tu ada 5 wave lagi kan bang? Sebab zigzag 535. Maksudnya Fan, 535 tu 5 dalam time. Okey. Kalau anda berfikir macam ni Fan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah macam mana rupa dia kalau 5, 3, 5. Dalam time frame yang lagi besar, ini adalah satu wave. Faham? Ini adalah second wave. Dan ini adalah third wave. Jadi ada berapa wave? Jadi ada berapa wave? Kalau tengok ini. Ada 3. Kan? Sama juga. Okey. Okay, saya buang balik Jadi kalau indeks, dekat indeks. Dekat indeks yang mana? Indeks ES. Okey, ini S&P 500 futures. Okey, dekat H1 tadi kan? Dekat H1 ni. Okey, dekat H1 Okey, 535. Oh, dekat Nasdaq. Maksudnya dekat Nasdaq. Benda sama lah. Dekat Nasdaq kan. Sorry, ini Nasdaq.
soalan Ifan mengenai Nasdaq tadi ya. Jadi kalau kita katakan ini sebagai 5 wave, kan 5 wave, jadi sama lah. 1, 2, kalau dia break ke bawah, itu adalah 5. Dan itu adalah 1, 2 dan 3. Benda sama. Boleh? Faham? Sini kita katakan 5 sebab dia ada berlaku divergence. Sini pun kita boleh tandakan sebagai 5. Tak kisah dia A, B dan C ke apa ke bentuk dia, dia akan sama tempat. Okey? Benda sama je, benda sama. Benda sama. Dia ulang, sifat dia, benda ni berulang-ulang. Itulah yang dilihat oleh R.N. Elliot apabila dia start dengan Elliott wave. Benda ni lah benda yang berulang. Itu yang dimaksudkan dengan wave tu ya. Gelombang yang melambangkan kepada psikologi pasaran. Itulah dia. Okey. Sebab tu saya lebih prefer, saya lebih suka analisa tanpa menggunakan Elliott wave tadi. Sebabnya kalau yang ni anda lebih jelas. Kalau saya tunjuk kasi, oh ini A1, 2, tak perlu pun benda tu. Anda kira je. Kalau faham kira, anda boleh buat benda ni. Anda boleh buat. Itu je. Okey? Boleh? Okey. So, pada waktu ini, kita masih lagi ada yen pair yang untuk EJ tadi masih ke atas untuk EJ, tetapi kenaikan dia pada waktu ini untuk EJ, tengok kenaikan dia EJ, mana EJ? Okey, EJ, okey, EJ dia. Jadi kita tahu daripada bawah ni tadi, dekat 4 hour kan, dekat 4 hour. Okey, bawah ni tadi kita ada 5 kan, daripada bawah ni tadi. Ni bawah. Okey. Ini adalah 5 dan dia tak habis lagi ke atas. 1 dan 2. Dia tak habis lagi ya ke atas. Tapi kalau kita tengok, ini adalah 5 wave. 1 A. Ini A ya. So, kita tahu dia downtrend kan. Kita tahu dia downtrend daripada higher time frame tadi, ya. Sini kita ada 3 sebab ini adalah yang paling daripada atas ni, ini adalah yang paling tinggi dia. Ya, jadi kita ada 3, tak habis lagi. Okey. 3 kat sini. Okey, cerita dia untuk Euro JPY ni, kita sedang buat correction yang tak habis lagi. Sini tempat habis dia. This is tempat habis dia. Ini tempat habis dia. Selagi dia tak sampai sini, kita boleh cari long. Okey, apa yang kita tahu mengenai pergerakan untuk JPY dan indeks? Kalau indeks naik, JPY biasanya lemah. Ni case in point dia. Okey, Euro JPY, kalau kita tengok kepada indeks, okey, ini adalah S&P 500. S&P 500. Yes, okey. Dan kita ambil kepada 1 hour. Okey. Jadi kalau kita lihat, biasanya apabila indeks mengukuh, kita akan ada JPY yang turut mengukuh. Sekejap, ni tak sama size dia. Ini sama. Jadi apabila indeks menaik, kita akan ada yen pair daripada sini benda sama yang menaik. Nampak? Okay. Jadi sekira indeks masih lagi ke manakah yang ini? Masih lagi membuat satu penurunan. Jadi kita ada high dekat sini. Nampak? Benda sama.
sama. Tapi ini cuma satu lagi kaki turun kan. Jadi kita nampak daripada high kat sini, kita ada setakat ini, benda sama. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1 dia dapat naik. Benda sama. Boleh? Apa hal Euro JPY tiba-tiba tu? Okey. Inilah dia. Benda-benda tu dia tak dapat naik. Dia tak cukup. Dia tak cukup. Because of ni tadi. Yes. Kalau dia mungkin sebab ini tak ada low. Dia dalam 3. Dekat sini mungkin dah habis. Dia tak perlu buat pergerakan ini. Sebab ini dah 1, 2 dan 3 kan. Ini mungkin dia boleh lonjak direct daripada sini dia boleh lonjak direct. Setakat ini, nampak tak kenaikan dia? Baru 2 dan 3. Nampak? Tak kisahlah PM dia nak keluar ke apa ke, kita nak trade dari mana, itu je. Okey, kalau dah setakat ini tak, ini masih dalam range 3 kan ya. Ini masih dalam range 3. Kenapa dia tak nak buat ni? Okey, ini masih dalam range ini ya. So kalau dia buat high daripada sini, kalau dia buat high daripada sini, apa dia tak nak? Okey. Ini jadi berapa wave? Kalau dia buat high kat sini, jadi 5 wave. Jadi ini jadi 1. Nampak? Jadi ada 3 tadi. Jadi kita akan terus menaik, terus membuat pergerakan menaik. Faham? Ui, 55. Banyak Irfan. Okey? Jadi kalau dia 5, 3, anda boleh cari long. Laju sangat tight. Tapi anda tak boleh long. Tunggu kalau kat ini break high ni. Then baru anda boleh. Faham macam mana structure? Apa yang saya maksudkan dengan structure? Tak perlu pun nak tengok wah ni 1 2 3 4 5. Tak payah. Anda faham yang ini dia cukup. Pandai mengira kan. Tu tadika dulu semua dah. Itu je. Kalau dia break high, tapi pada waktu ini disebabkan oleh indeks tadi, kita menyatakan masih ada kaki ke bawah. Unless mana-mana satu dia, Euro JPY ke, indeks ke, buat cerita lain. Then barulah kita katakan, saya tak nampak dia jatuh. Ini dah habis 3 wave, dia nak naik dah. Itu je. Itu market dynamic. Structure dynamic. Sebab cerita-cerita apa market ni semua ada dekat chart. Fundamental analysis, sentiment analysis, it's all here. Market sebab kita tahu dia tak habis lagi ke atas kan. Anda tunggu kat sini nanti. Tunggu sini. Ngam-ngam pula saya lukis. Okey, di situ. Stop loss bawah 1618. Boleh? AJ. Benda sama. Benda sama. Macam mana kita tak kata dia sama ni? Bukan dia sama. Yang cuma ni kan. Cuma GJ. Kita nampak dia sama. Macam mana kita nak kata dia tak sama kan? AJ. Okay. Of course, dia tak satu. Try zoom out. Okay. Cat sama.
korektif dia pada waktu ini size chart yang sama. Korektif dia daripada sini. Okey. Korektif dia, ni kecil sangat. Korektif dia adalah bentuk yang lebih kurang sama. Boleh? Sama juga. Satu, ini tadi, ini boleh 1, 2, 3, 4, 5 or whatever anda nak lukis. Tapi kalau kita nak tengok dia, ini adalah 1, 2, baru 3. Jadi tak dapat lagi nak naik. Kalau dia buat 4, dia buat 1, 5 ke atas. Kita lain. Sebab penggunaan dia 3 wave. Daripada high ni, daripada high kat sini, kepada low sini, kita ada 3 wave. 1, 2 dan 3. Nampak? Kan? Dekat sini anda tak trade. You are not trading here. Kalau nak trade AUD/JPY, ada trade dekat sini nanti. So kat sini ada high. Itu je. Buat itu je. Jangan susahkan hidup. Jangan susahkan hidup. Benda simple. Trade bila ada trend. Ini yang saya maksudkan bila ada trend. Bila nampak ada trend. Bila dia ada trend, ada 5 wave yang buat high. Selagi dia push, kita punya kita punya RSI tu membatalkan divergence, terus push ke atas, kita long. Kita tak cari pucuk dan akar. Buang benda tu. Masih ada. Kalau ikutkan masih ada satu lagi. Dia punya ni adalah ke bawah ni. AUD/JPY. Okey. Selagi dia ini adalah target dia. Jadi kita boleh cari long daripada sini. Okey. Tapi kan anda kena faham AUD/JPY anda di mana? Daripada bawah tadi. Daripada bawah ni. Daripada starting ni. Daripada inilah daripada sini. Kepada atas ni. You are reaching untuk ni dah, selagi dia tak sampai 1 ni, okay. Tapi kalau anda ambil lagi besar time frame, anda akan nampak something. 4 hour daripada low sini, daripada low kat sini, okay. Daripada low kat sini, ini pun sama. Tapi itu ada yang katakan AUD/JPY ni mungkin dia akan jauh lagi. Kalau kita ambil this sebagai connector dia, kita masih ada AUD/JPY yang jauh lagi. But kalau kita jangkakan macam ni, anda tak jangka untuk saham untuk buat pullback wave 1. Sebab itu saya tak dapat nak katakan dia buat pergerakan ini. Sebab itu saya tak dapat gunakan connector ini. Yes. Sebab itu saya tak dapat gunakan connector itu. Sebab itu saya katakan saya gunakan connector ini. Dia sampai. Dia sampai. Sebab itu saya tak dapat gunakan connector ini. Sebabnya if that happen, index akan rally saja. Unless index rally bukan dalam wave 5, then ini view saya. Masalahnya index dah masuk wave 5. Sebab itu this is the connector that we take. Boleh Didi? Ngam-ngam. Dia dalam area ni. Dia dalam area sini. Okey, faham? Okey. So, sebab itu saya I don't really like untuk nak ni. Tapi kenaikan dia sekali lagi tengok kenaikan dia. Jadi kita kalau kita katakan ini sebagai trend, dia kena ada 5 wave kan. Anda tengok, cari wave 3. Itu je, buat benda tu ulang. Saya dah memang CD rosak betul. Okey. Jadi kalau kita tengok, ini wave 3. Betul? Ini wave 3. Sebab ini yang paling tinggi kan. Sini kemungkinan besar dia wave 3. Jadi kita ada 1, 2 dan ini kita assume sebagai 3 dahulu. Kita ada 4. Kita ada 4. Kalau kita assume macam tu based on dalam yang ini saja. Ini yang paling tinggi. Okey. Dan kita mungkin dah ada 5. Mungkin dah ada 5. And we might be doing 3 wave. Okey, 3 wave yang lebih dalam. Okey, ini untuk AJ. Okey, satu saya tak not to trade dia masa ni. Not to trade AJ pada waktu ni.
Sebab dia berada dalam zon itu. Faham? Okey. Jadi apa yang kita dapat simpulkan, wave 6 akan membatalkan divergence. Wave 6, wave 5. Tak. Wave 5 tak akan membatalkan divergence. Kalau divergence tu terbatal, itu masih lagi wave 3. Kita akan extend wave 3. Faham? Dalam Elliott wave, the idea is kita ikut trend. Kita tak cari movement ini, kita tak cari sini boleh sell. Tak. Kita adalah trend trading. Bila kita ada higher high, kita cari long selagi sequence dia tak habis. Macam ini tadi, kita tak trade sebab sequence dia nampak dah habis. Kita biarkan dia dulu apa yang jadi. Kalau ini melakukan high, kalau dekat sini, dia buat high, daripada yang belakang, itu wave 3. Itu wave 3. Okey, jadi maksudnya kita akan extend ke atas. Maksudnya kita akan extend ke atas. Boleh? Okey. Jadi untuk semasa di lower time frame, cerita kita masih tak berubah, indeks masih ke bawah, yen pair pun sedang melakukan correction ke bawah, US dollar is doing wave 4 ke atas. Ini cerita tak berubah. 3 ke 4. Okey? Sebab itu ada nampak market lebih atas bawah. Contoh seperti euro US dollar, euro USD. Seperti kita ceritakan petang tadi kan, euro USD. Ni dekat H1. Okey, nampaknya pergerakan ni kan setakat ini yang naik ni 3 wave. Kan? Kalau dia break up kat sini, ini mungkin jadi 5 wave. Betul? Ini mungkin jadi 5 wave. Jadi kita akan extend X kita kat atas ni. Ini jadi W. Ini jadi X. Ini jadi Y kat atas ni. Kalau dia break ke atas. Selagi dia tak break invalidation higher high. Kalau dia break higher high ke atas, 3 wave belakang kita long. Itu je. Kita nampak yang ini pun buat yang sama. Itu je. Jadi satu. Itu je, Di. Faham, Di? Itu je. Sini adalah yang tertinggi. Dan kalau dia buat 5 kat sini, dan dia ada divergence, dan 3 wave pullback, higher high, kita long. Buat itu je. Jangan susahkan. Jangan jadi fifi. Benda senang, orang suruh lukis dekat investing, dia lukis. Dekat trading view, dia lukis kat investing. Dah pakai investing, duk puji investing satu hari. Baru baca ni, Fi. Okey, benda simple, jangan susahkan. Okey? Ni tu penurunan ni 3 wave. Naik ni setakat 3 wave. Tapi kalau dia naik satu lagi, ini jadi diagonal. 3 wave, kita tak long lagi. Kalau dia buat higher high, 3 wave, long. Itu je. Benda sama. Saya dah tak naklah bunyi CD rosak dah saya ni. Selagi tak buat higher high, anda tak buat apa. Kalau dia buat lower low kat sini, anda long dari sini. Anda long dari sini. Dari sini anda long. Faham? Kalau dia buat ini. Ini mungkin tak berlaku. Kat sini dia mungkin naik. Kita tak tahu. Okey? Sebab itu jangan trade tengah-tengah dunia ni. Anda trade hujung ataupun bila dia buat higher high, pullback. Itu je. Jangan trade tengah-tengah ni. Ini naik bang. Ya. Tak kisahlah dia naik. Dia nak buat apa. Sama juga macam gold. Sama juga macam gold. Mana gold kita? Gold. Gold. Okey? Gold. Okey. Sini, saya boleh letakkan dia sebagai habis. 5. Lepas tu, sini kita boleh jadikan 5 wave. Ini boleh jadikan, dia boleh jadikan 3 wave. Simple dia nak jadikan dia 3 wave. W, X, A, B dan C, W, X dan Y tengah-tengah. Tak ada masalah. Tapi apa-apa hal, anda tak buat apa dekat sini. Anda tak buat apa-apa dekat sini.
Anda cuma interested dengan gold kalau dia buat sini, Anda long. Ataupun dia break high kat sini, pull back, baru Anda. Ini sideway market. Biarlah dia naik 3-4 candle, tak suka hati dia lah. Boleh? Faham apa yang kita buat? Cari ada trend, then trade. Cari ada trend. Jangan tengok 3 candle naik, oh ini nak naik, ini tekan. Berapa kali ada tekan kat sini, dia jatuh. Saya letak kemenyan ni. Tak ada tu nak wangikan bilik, bukannya nak perasap cat. Faham? Jadi ini kalau dia naik sini, ini adalah A, B dan C. Ini cuma A, B dan A. Apa jadi ini? Ini adalah A, B dan C. Itu ya. Ke atas dan ke atas. Selagi dia tak break atas ni dan tak break 1618. Itu je. Itu je. Okay, ini dalam yang merah. Boleh? Okay? Okay, you are not doing anything kat sini. Jangan buat apa-apa kat sini. Anda cuma trade bila ada trend. Apa jadi kalau dia naik ke atas lagi? Ini baru 2. Ini baru 2. Kalau dia break atas ini, then kita katakan sini sebagai A, sini sebagai B, sini sebagai C or whatever, W, X, Y or whatever yang sebelah kiri ni, dan kita katakan dia habis dekat sini. Ini sebagai 1, ini 2. Sini 1 dan ini 2. Dan lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Dia kena break sini, bukan break ini. Dia kena break sini. Baru dia buat high-high. Boleh? You are not doing anything untuk gold, untuk silver. Adalah lebih cantik kalau dia jatuh ke sini. Ke sini. Okey, itu extreme area. Boleh? Faham? Itu je. Buat itu je. Dan fahamkan daripada sudut structure market apa yang kita nampak. Boleh? So, kalau kita tandakan ini C, kita tahu sini, had mana dia naik. Okey? C akan ada 5 wave kan? 1, 2. Okey, ini jangka habis kawasan sini. Kata dia habis sini. Okey, ini nampak seperti flat. Okey, dan ini untuk gold. Ini dalam time frame yang kecil-kecil ya. Dan sini. Dan ini. Kalau nak pergi detail dia. Okey, C kita mungkin habis sini. Okay, setakat ni tak break high lagi. Dan ini adalah wave 3. Faham? Oops. Okey, unless dia break ke atas, then ini adalah wave 2 ke atas. Kalau dia break ke atas, apa? Macam mana kita nak tandakan dia? Kalau dia break ke atas. Ini jadi W. Ini jadi X. Dan kita ada correction tinggi sikit Y. Dia break atas ni, 3 wave ke bawah kita long. Itu je. Atas ini. Bukan atas ni. Atas yang ini. Boleh? Kalau dia break atas ni, 2 ni yang kat sini. Faham? Faham? Kalau dia break kat sini, 2 ni kat sini. Ini kita cuma downgrade. Jadi color biru. Itu je. Selagi dia tak break atas. Dia break atas, baru dia ada high-high. Then, baru kita long. Pada waktu ni, anda tak buat apa dengan dia. Anda tak buat apa-apa.
Kalau tak mau turun, biarlah tak mau turun, tunggu dia buat higher high. 3 wave pun kita long. Kalau dia tak dia buat higher high, buat apa? Tak kisah. Sebab selagi dia tak buat higher high kat sini, ini masih sideways market. Anda tak trade sideways market. Anda trade trend market. Ingat, untuk nak buat duit, you trade market yang ada trend. Jika ada higher high daripada sini, bukan daripada sini. Bukan daripada sini. So, kalau daripada sini, ini masih wave 2. Ya? Ini cuma tukar je jadi color biru. Tukar je. Ini jadi W. Ini jadi X. Ini jadi Y. Turun lagi. Tak tahu. Cerita dia tak memberikan apa-apa cerita pada waktu ni. Selagi dia buat benda ni, tak ada apa-apa. Unless dia buat high ataupun low. Then baru kita trade. Trend dia ke atas. Itu je. You are not buying or selling dekat kawasan ni. Saya tu cerita benda ni. You are not trading yang macam ini. Anda trade bila ada high, bila dia habiskan correction dekat ekstrim. Either dua. Itu elak kan? Saya cakap betul. Saya ikhlas saya bagi tahu. Anda tak akan lama dalam bidang ni dan anda akan dapati anda duk tukar-tukar teknik mencari cara untuk nak trade yang ini. Saya bagi tahu betul. Sekejap indikator anda tukar macam ni, sekejap anda guna engulfing, sekejap guna 3 dark cloud, or whatever anda gunakan. Sebelum nak masukkan benda tu, structure dulu. Fahamkan dulu trend tu apa. Barulah anda gunakan teknik untuk masuk market. Jangan setiap lekuk ni trade. Trade lekuk daripada higher high. Bila buat correction. Correction yang ini habis dekat sini. Pada waktu ini. Itu je. Saya beritahu betul. You won't be lama dalam bidang ni if you are trying to trade semua ni. Tak lama. Duit tak tahan. Duit tak tahan. Saya beritahu betul. Boleh? Okey? So, kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dalam masa 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, seperti yang kita nyatakan, indeks untuk Wall Street dibuka lebih tinggi, kecuali untuk smaller cap, S&P 600 nampaknya lebih rendah. Ni tak jalan, ni tak jalan 11, ni tak jalan. Tapi pada waktu ni kita ada indeks yang lebih positif dekat US market. Okey, thank you, Carol. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, at the moment this move down has not been completed unless one of the index seperti ini, Nikkei ni break higher, SPX gap up, SPX ni gap up nampaknya. Ini masih lagi dalam X. Don't get macam, wah, ni naik ni bang, tekan. Jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. Contohnya, kalau nak trade, contohnya anda tengok kepada news feed contohnya. Sekejap dia kata bagus, sekejap kita ada US dollar failing the test, jadi US dollar nak jatuh, kita ada euro yang nak naik. Keluar pula ECB Lane ni cakap, there is no indication that we are hitting the lower bound in rates. Maksudnya ada kemungkinan dia nak potong lagi interest rate. Itu boleh menyebabkan euro lemah. Jadi euro nak pergi mana? Sekejap lagi anda nak buy, sekejap lagi anda nak pergi sell. Jangan. Itu bukannya caranya anda nak trade dekat retail. That's not how you see. Jangan. Boleh meriah anda duk keluar, masuk, naik satu candle, turun. Bila? Tak, pening kepala. Don't do that. Don't do that. Tunggu satu area, tunggu market nak tunjuk apa dia nak buat, anda trade. Okay? Seperti yang kita nyatakan, macam mana kita nak tengok benda tu, inilah tadi. Tunggu dia buat kerja dia, apa dia nak buat, then barulah kita masuk. Itu je. Jangan, wah ni gap up bang, okey naik. Kalau unless dia break high kat sini, tunggu 3 wave. Okey, ini tak masuk, ini tak trigger. Katalah ini tak trigger. Okey, katalah ini saya tunggu kat sini dia tak trigger contohnya. So, katalah dia terus naik. Tak apa, tunggu 3 wave turun. Kita alihkan entry kita ke sini. Itu je. Itu je. Tak ada apa nak kejar kan. Euro USD. Saya menunggu dia di bawah. Katalah ini terus naik. Tak apa. 3 wave. Long. Itu je. Tak kisah. Tak ada apa yang kita tertinggal dalam market. Jadi, itu je. You know how to enter. Boleh? Boleh refer ke news macam ni. Topik kita pun malam ni adalah analisa fundamental. But I want to inform you guys, I use fundamental. Saya menggunakan fundamental. In fact, more than berapa tahun dahulu ramai yang chop Zul fundamental. I think anda nampak by now, most of you will understand that saya dah sebut benda ni dari dulu lagi. Saya amat technical dalam trading saya. Very, very technical. Fundamental saya gunakan untuk nak tengok whether that move ada reason di belakang dia yang menyebabkan structure tu boleh bertahan. Itu saja. Contohnya macam GBP sekarang, menyebabkan structure tu boleh bertahan. Itu je. Itu je. Know enough, but don't need to know, okay, ni extend, okay apa, ni ECB apa. Oi, tak trade kita. Sekejap buy, sekejap sell, sekejap buy, sekejap sell. Jangan. Don't do that. Ataupun anda buat ni, wah, news ni merah, tekan sell. News ni hijau, tekan buy. Oh, meriah. Fundamental bukan benda tu. Okay. Jadi, dalam topik kita pada malam ni, kita sentuh mengenai 4 kaedah analisa. Yang pertama adalah basically analisa fundamental. Analisa fundamental ni basically adalah kepada penilaian intrinsik. Maksudnya benda tu ada value lah. Benda tu ada value dan memberikan kita maklumat apa yang kita boleh pilih untuk nak trade. Apa yang ada pergerakan.
Ini lebih contohnya macam kalau ada trade saham contohnya, jadi ada cerita Tesla tengah melayang-layang rasanya waktu ni. Saya rasa Tesla sepatutnya malam ni naik. Tesla contohnya. Tesla. Mana Tesla ni? Tesla. Okey, Tesla sepatutnya naik sebab ada cerita dia. Ada cerita, ada news dia, something mengenai apa, saya pun tak ingat. Tapi kalau anda tengok sekarang, daripada sudut teknikal ni, what is this move? Adakah dia satu trend baru? Tak kan? Ini sebahagian daripada correction yang ini. 2, 3. And akan meneruskan di pergerakan. Itu yang kita boleh trade kan? SpaceX tak ada saham, saya tak pasti. I think it's part of Tesla. So kita expect this kind of move. Boleh? Tak kisahlah dia cerita SpaceX ke, dia nak turun roket tu turun betul ke, turun terbalik ke, turun macam mana ke kan? Cerita dia if you are trading, kalau anda melabur saham, you are doing something else. Earning yang macam mana? Macam ni. I don't care about news. Mahmud, I don't care. Tesla, you know dia punya valuation is 1000% ke berapa persen daripada dia punya company earning kan? You know kan? Dia punya valuation tu terlalu tinggi. So, how do you justify price dia semasa? There's a difference kalau anda trade dan anda melabur. Sebabnya kalau anda trade, you are allocating some amount dekat sini. Faham? Some amount yang anda akan letak stop loss. If you are investing, price is one factor that you look at, but this will play a more important role to you. Kalau anda melabur, faham? This play a more important role to you, iaitu the intrinsic valuation. Adakah company tu mempunyai nilai atau tak? There are a lot of ways. Sama ada anda melihat kepada book value, sama ada anda melihat kepada potential growth, potential earning, potential dividend. So depending what you are looking at dalam company. Let me share with you guys satu slide yang saya pernah buat dahulu. Kita dulu ada webinar khas untuk saham ni. Sekejap. Mana dia? Sekejap. Saya cari sekejap Saya cari dia punya slide sekejap. Last year kalau tak silap saya. Webinar slide, trading system. Okey. Ini adalah slide yang kita gunakan untuk saham dahulu. Okey, untuk jawab your soalan. Cerita dia, when you are looking at stock, malam ni kita cerita sikit yang tu sebab dia ada kena-mengena dengan ni. Bila membuat valuation, to me ada 5 cara. Depending kepada company dan kenapa anda melabur. Okey, ini cerita fundamental lah. So, sekiranya you are looking at earning base. Saya bagi tahu awal. I used to trade saham sebelum tahun 99. 1999 bila saya cakap saya trading, saham lah yang saya trade, bukan futures, bukan derivatif, tapi saham. But after 1999, saya melabur saham. Ada banyak beza dia. Maksudnya, saya melihat kepada dividen. Okay? So, earning based company. Earning based company, kita membuat valuation dia based on earning,
apa kepada potential earning company tu in years to come. Kalau kita lihat kepada kepada valuation dia, kita tengok kepada price to earning dia, dan kita nampak adakah price dia mahal atau tak. Jadi saya akan gunakan benda-benda seperti what is the average PE untuk what is the average EPS untuk sektor. Saya akan tengok benda-benda tu. Itu boleh kita dapat dekat, contohnya dekat Finviz ni. Ni kita boleh dapat dekat Finviz contohnya. Sekejap, login sekejap. Ni kita boleh dapat dekat Finviz. Contohnya anda nak tengok kepada mana ni? Bukan ni. Sekejap, kita tengok kepada, saya pun dah tak ingat. Lama sangat saya tak tunjukkan benda ni. Saya cuma tengok benda ni pada awal tahun saja, kalau nak tahu. Bukan ni. Bukan ni. Oh, okey. Saya akan tengok kepada grup sektor tu punya average EPS dalam 20, 25, 30. Sekejap, mana dia? Saya gunakan yang ini ke yang satu lagi? Sekejap. Bukan ini. Sekejap. Saya cari dulu apa yang saya gunakan. Ni adalah portfolio saya. Saya biar je. Kalau anda perasan daripada last year saya tak tukar apa pun. Saya biar je ni. Dia, sekejap. Dekat mana ni performance? Saya pun tak ingat kat mana saya tengok ni. Tapi saya cuma lihat pada awal tahun. Itu je. Saya tak ingat kat mana saya tengok dia. Saya pun tak ingat. Saya akan tengok benda-benda ni. Okey. Dia bergantung kepada company yang anda labur. Saya kongsikan slide ni. Ya. Sekejap. Saya tak tahu dia dapat tak dikongsi dalam ni sebab saiz dia besar. Sekejap, kita cuba dulu. Mana dia punya PDF ni? Sekejap, PDF. Saya cari dulu Saya cari PDF. Sebab dia tak dapat kongsi dia punya ni. PDF. Okey. Tak dapat. Saya kongsikan dalam grup lepas ni. Saya kongsikan dalam grup. Mahmud. Saya kongsikan dalam grup Telegram. Okey. Jadi anda boleh tengok macam mana. Dia depend kepada company dan kenapa anda masuk. Okey. Kalau anda melihat company itu kekuatan, dia bagi saya, kalau anda nak melabur dan melihat kepada all these indicator untuk fundamental, buat benda ni. These are the steps yang you can do. Number one, invest ataupun trade. Ini kepada invest. Invest kepada company that you know. Yang anda memang anda bekerja ke ataupun mempunyai pendidikan dalam bidang berkenaan. Contohnya anda dalam engineering, anda dalam anda dalam IT, because you know the company yang kuat dalam bidang anda. Faham tak? Invest dalam company that you know. But if ni dia ada beza dia. Ini adalah untuk invest. But if you are trading, if you are going for short-term swing, this one is nothing to you. You trade, ini yang saya buat. Ini kalau kita cerita pasal saham, saya akan lihat kepada indices. Ini step yang saya buat. Saya akan lihat kepada indices. Ini nombor satu. Nombor dua, saya akan lihat kepada ETF. Jadi kalau untuk global, untuk US stock, ini yang saya buat. Saya akan lihat kepada ETF. Ini contoh dia. Kenapa tak dapat buka?
Okey. Buka dua. Okey. Ini yang saya buat. First, okey. First, saya akan buka kepada S&P 500. Okey. S&P 500. Ini untuk trading. Untuk trading. Saya lebih kepada short term swing. Kalau trading saham. Saya akan lihat kepada apa ETF yang mempunyai struktur yang sama dengan S&P 500. Tahu tak kenapa? Saya nak trade company yang yang sedang mengikut indeks. Saya tak nak company yang buat kerja lain. Saya tak nak sentimen kacau dia. Faham tak? I'm not going for those satu sekali masuk 1000%. Saya tak jenis macam tu. Saya akan tengok kepada ETF dia. Jadi daripada ETF ni kita boleh pecahkan. Okey. Ini adalah dia ada high-high, ini ada high-high. So maksudnya untuk tech sector kita ada pergerakan yang sama dengan S&P 500. Ini satu. Kita tengok XLY pun sama. XME. Tak, ni tak ada high-high. Jadi XME metals mining saya tak trade. XLC. Ni ada. Kenapa saya buat benda ni? So what I do is, contohnya macam tech sector tadi. Then what I do is I use this screener, pergi kepada S&P 500, pergi kepada sektor, contohnya seperti tadi kita tengok kepada tech kan, teknologi. Saya cari company yang besar-besar. Contohnya seperti Apple. Balik kepada chart ni, saya nak tengok Apple punya chart sama tak? Kalau Apple punya chart sama, then I can trade Apple. Apple nampaknya lebih bullish daripada dia. Okay? Not really the same, but structurally dia sama. Faham? Ini boleh masuk dalam kita punya watch list. Faham, Mahmud? Khairul? Azman? Didi? Ini boleh kita masuk dalam watch list. Kalau dia tak sama, I'm not going to put it in my watch list. Contoh yang tak sama adalah seperti IBM. Ini tak sama. Okey? Ini tak sama. Ini buat kerja lain. Nampak? Lain daripada tu, Apple, Microsoft, semua sama. Microsoft, Amazon. Amazon ni lain. Nampak Amazon lain. So I'm not going to trade Amazon. Satu harga dia lah. Siapa nak trade dia? Google kan, berapa nak trade dia kan? Facebook masuk akal lagi. Nampak struktur dia semua sama kan? Yes. Trade CFDs. CFD tak mahal. Itu beza dia lah. Boleh? Yes. Trade apa yang struktur dia sama. Nampak? Okey. Sama seperti yang kita buat untuk indeks tadi, untuk apa? Untuk ni, you see where is the correction finish, where is the correction dijangka finish, then ada tunggulah tempat sama. Sebab Facebook ni adalah part of yang membentuk ETF ni communication services. Ni XLC, XLK. XLK. Okey, sebab Facebook ni adalah sebahagian yang membentuk ETF ni. Dia juga membentuk S&P 500. Saya tak akan trade benda yang tak sama chart dia. Boleh? I'm going for the top yang market cap dia besar sikit. Boleh? Buat benda simple lah. That's how saya trade saham. Kalau saya nak trade saham, but because of saya lebih kepada melabur saham, I will go for more or less the same. I will go for more or less the same. Company yang lebih memberikan dividen, itu kita boleh gunakan screener kat sini. Benda simple kan? Nampak? Okey, kalau nak tahu apa yang satu faktor, masalahnya tak ada.
Tak payah minum. Tak payah. Saya tak tengok yang ini apa portfolio. I don't really tengok. I look at it once a year. Once a year. I don't really guna tengok nganga tak. Saya tengok dia setahun sekali. Dia naik, dia turun, suka hati dia. Suka hati dia. Saya letakkanlah kalau dia turun lebih daripada certain percentage, 30%, there will be an alert. Lepas tu saya akan pergi hedging. Saya gunakan forex ni untuk hedging pegangan kepada saham saya. Yang orang tengok beta dalam valuation. Okay? Beta dalam valuation. Beta dalam valuation contohnya, kalau beta dalam valuation kita ambil satu sebagai benchmark. Ya. Contohnya macam kalau anda trade saham dan anda berpandukan ini, you are looking for satu comparative. Contohnya macam contoh ada indeks kan. Katalah indeks 3 bulan performance dia naik sebanyak 5%. Katalah you are trading Apple dan Apple baru naik 3%. So it is at a discount of 2% and is not performing seperti market punya standard. Boleh, Fi? Ya? Itu yang kadang-kadang kita tengok orang katakan beta kan, untuk nak tengok dia punya lari ya, performance dia. Okey, hedging. Okey, apa yang saya buat? Saya macam ni. Kenapa dia tak boleh ni? Okey. Saya buat macam ni. Ini kita sentuh sikit mengenai portfolio. Apa yang saya buat macam ni? Ini adalah saya punya investment portfolio. Okey. So saya memang buat satu account khas untuk saya melabur saham. Melabur saham. And saya tak, ini saya aim saya adalah kepada dividen. I'm not going for price. I'm going for dividen. Awal tahun, seperti saya ceritakan banyak kali, pada 3 ataupun 2 hari bulan Januari, saya beli je. Saya tak tengok, saya nak tengok dia pergerakan sama daripada sudut pergerakan harga, but saya buy. Saya menyimpan, saya simpan je duit sini. 3 bulan sekali saya tengok balik. 3 bulan sekali saya tengok balik. 3 bulan sekali lah. But I don't look at individual chart. No, I just look at the portfolio, and dekat sini saya tak ada stop loss. So saya melabur. Katalah harga saham tu 100. Saya memang letakkan 100. I don't pergi guna leverage ke apa. No. Kita buat webinar dekat XM. Jadi kalau tanya saya sebut XM. Unless saham ni pergi bankrupt, syarikat tu bankrupt. But you cannot predict syarikat bankrupt. Dan satu lagi, anda tak beli syarikat yang anda tahu. Sebab itu saya katakan tadi, masuk kepada sektor dan syarikat yang anda kenal. Faham tak? Yang anda tahu. Janganlah sebut, oh saya beli saham 3M. 3M tu, oh saya suka dia punya jam. Allah. Macam itulah. Boleh? Jadi, anda expert dalam bidang anda. Faham tak? Boleh? Anda tahu company mana, anda tengok produk dekat office ke, dekat masa anda belajar kan, jadi you know. Itu adalah syarikat yang kuat dalam sektor tu. Faham? Saya simple. Kalau tanya fundamental analysis, I would ask you to go into the sector that you are familiar with. Jangan, orang semua beli saham Apple. Kita dah lah, saya Apple saya tak minat. Saya memang pakai Android kan. Contoh. Jadi, I don't know. Apple nak keluar iPhone 3A ke, iPhone 2A ke, saya tak peduli. Contoh. Okay, tapi kalau dekat XM tak ada pelaburan masa saya tanya mengenai account. Kita ada share account. Dia tak ada pelaburan. Anda beli, anda tanya pelaburan, memang tak ada.
Ini adalah untuk anda manage anda punya portfolio sendiri. Kalau anda nak melabur dekat tempat seperti dekat bank, dekat mutual fund, itu beza dia. Dekat XM memang tak ada. Kalau anda tengok muka saya yang orang gunakan tu, itu semua scam. Kita orang memang tak ada. Kat Malaysia ni kita tak offer. Tak ada. Faham? Jadi kalau anda nak melabur saham, anda belilah saham, anda simpanlah, itu je. Itu maksud jawapan kalau anda tanya macam mana nak melabur, itu memang tak ada kat SM. Tapi kalau anda beli dan simpan, itu anda melabur. Kalau kat US dia 4 kali. Kan? Okey? Tak semua saham dapat dividen. Jadi anda kaji, macam saya katakan tadi, masuk kepada syarikat yang anda kenal. Antara syarikat-syarikat yang famous dengan pemberian dividen, antaranya seperti McDonald, seperti AT&T, itu adalah company-company dia lah yang biasa memberikan dividen. Jual saham atau ambil dividen? Okey. Saya kepada dividen, saya aim 3-5 tahun, 10 tahun, itu yang saya aim. Faham? Instead of simpan duit, saya beli saham. Okey? Okey. Okey, saya sebut tadi mengenai bagaimana cerita hedging tadi. Kenapa ni tak dapat masuk? Kena buka baru-baru. Okey, ni yang saya buat. Ini yang saya buat untuk, ni kita dah lari daripada topik kita ni. Okey, investment portfolio saya. Jadi saya sediakan satu akaun untuk saya memang beli sahamnya. Okey, setiap 2 ataupun 3 hari bulan saya tekan je. Apa yang saya dah letak dalam watchlist, saya dah study, saya buy. Saya masuk je. Saya tengok chart dia, tak lari daripada ni, tak ada benda pelik-pelik cerita dia, saya masuk. Nak beli saham di bank saja. Tak. Bukan nak beli saham di bank. Maksud saya, kalau anda nak melabur kepada fund. XM adalah penyedia platform, bukannya tempat untuk anda suruh orang dan orang pergi buat fund untuk anda. Bukan. Cerita dia kat sini, kalau anda, contoh saya bagi contoh. Saya buka satu shares account dekat XM. Contoh dan shares account dekat XM minimum dia adalah 10,000 US dollar. Okey. Jadi apa yang saya buat? Saya letakkan duit dan saya beli je saham. Saya beli je saham kat sini. Saya simpan dia. Faham? Saya beli je. Saya kumpul, biar je. Saya ada duit, letak balik dan beli satu berapa unit ke beli je. Boleh? Okey? Tak ada saya pergi check chart tiap hari, tak ada. 3 bulan sekali baru saya tengok. Apa cerita? 3 bulan sekali saya tengok. So, saya nak tengok ada dividen ke tak. Itu je. Bukannya saya nak tengok apa. Dividen tu sama ada anda nak laburkan balik ataupun anda nak withdraw. Itu je. Okey? So, ini untuk saham. Saya akan letakkan each individual saham dalam ni, dia punya alert pada 30%. Sebabnya dividen dikira pada harga beli, bukan pada harga pasaran tau. Dividen dikira pada, katalah saya beli saham Apple. Contohnya saya beli harga sekarang lebih kurang 120. Katalah saya beli 120. Katalah saham dia jatuh $90. Pengiraan dividen saya berdasarkan 120, bukan berdasarkan 90. Bukan, Khairul. Okey. Apa yang saya buat, sekiranya any of saham saya turun 30%. Turun 30% daripada harga dia. Pada waktu itu, saya akan cek. Contohnya, katalah saya ada, kita ambil lah Apple, AAPL. Okey. Dan saya dapati stok Apple jatuh. Dan dia mencecah 30% of saya punya pegangan Apple. Katalah saya ada exposure kepada Apple sebanyak, saya beli semua sekali 12,000. Duit saya letak. Saham ni 120, 12,000 maksudnya saya ada berapa unit? 100 unit.
Contoh 100 unit Apple. Contoh katalah sekarang ni dia jatuh 30%. 30% of 12,000 berapa? 9,600 berapa? 12,000, 30%, 12, 12, 12, 36, 9,600. Okay? Dan keluar alert. Keluar alert bagi tahu saya bahawa sekarang ni portfolio saya untuk Apple tinggal 9,600. Saya akan cek kenapa ini berlaku. Is it market? Sebab itu saya ceritakan tadi, saya akan tengok kepada yang sama dengan indeks. Tahu tak kenapa? Sebab kita tahu movement dia sebahagian daripada indeks. Kalau Apple jatuh, indeks akan jatuh kan? Betul tak? ETF akan jatuh kan? Betul tak? Kalau movement dia sama. Faham? Jadi, kalau kita ada indeks jatuh, apa yang kita boleh trade dekat Forex? US dollar, yen, AJ, NJ. Nampak? Bukan US dollar. Kalau indeks jatuh, yen yang akan kuat kan? So, pada waktu itu, saya gunakan amount yang saya allocate dekat currency punya portfolio untuk cover this drawdown. Faham? Untuk cover this drawdown. Saya takkan cut position saya. Saya takkan cut position saya. Sebab syarikat yang seperti Apple ni, I know it is a strong company. Contoh. Faham? Sebabnya saya akan tetap terima dividen. My view is not untuk setahun. My view is untuk 3 ke 5 tahun. Okay. Unless ini jatuh 50%. If it does jatuh 50%, kalau Apple jatuh 50% lah, indeks anda jangka buat apa? Indeks menjunam kan? Terutamanya Nasdaq, kan? Terutamanya SPX, ini semua junam. Even Dow akan junam. Faham? If saya nampak dekat sini, semuanya ada membuat lower low, baru I will cut this position. That's the only time saya cut. Kalau dia tak membuat lower low, seperti yang berlaku awal tahun ni bila berlaku COVID-19, kita nampak indeks tak buat lower low. Cuma IBEX yang ada lower low. Saya tetap pegang. Dia dua condition. Yang pertama 50%. Portfolio saya tinggal 6,000. Yang kedua, di indeks membuat lower low. Siapa yang ada cut position kalau pegang saham pada bulan 3 lepas? Ada rasa menyesal tak sekarang kalau siapa yang cut? Itu beza dia kalau anda melabur dan anda trade. Nampak? Boleh? In fact, waktu dia tengah jatuh dulu, bulan 3, I was